وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر وتأخير كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين وسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Sifat uraian tentang sifat-sifat ma'ani. Sebelum ini kita telah dijelaskan bahwa sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20, dan 20 ini terbagi kepada 4. Yang pertama dipanggil sifat nafsiyah, yang kedua dipanggil sifat salbiyah, ketiga yang kita baca sifat ma'ani, dan yang keempat dipanggil sifat ma'nawiyah. Jadi keempat-empat ini membawa maksud yang tersendiri. Kalau sifat nafsiyah itu dipanggil sifat yang pertama itu wujud, dan akhir dipanggil sifat zat. Allah Ta'ala itu wujud. Jadi dari kita bincang dulu ada yang menunjukkan wujud itu bukan sifat, kata dia. Pasal dia ada itu bukan sifat, adalah. Tapi ala kulli hal dah diputuskan ulama kalam sifat dan nama itu. Tapi sifat zat, maknanya Allah Ta'ala itu ada. Yang kedua dipanggil sifat salbiyah, iaitu sifat yang menolak perkara-perkara yang tidak layak dengan ketuhanan. Umpamanya qidam, baqa. Jadi qidam tu mana tidak ada awal bagi adanya Allah. La awwala li wujudi. Dan kemudian baqa, la nihayata li wujudi. Allah Ta'ala tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Mukhalafatu ta'ala al-hawadis qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah. Itu dipanggil salbiyah. Yang berlawanan dengan itu tak layak bagi Allah Ta'ala. Jadi lawan itu semua ada pada kita. Jadi seolah sifat salbiyah ini ialah untuk membezakan antara wujud Allah dengan wujud kita. Jadi yang namanya apa sifat tadi wujud. Wujud ini Allah wujud, kita pun wujud. Jadi kita ni sama wujud dengan Allah Ta'ala, tapi wujud Allah qidam, wujud kita tidak qidam. Jadi sifat salbiyah ni ialah untuk membezakan wujud Allah Ta'ala dengan wujud makhluk. Faham tak kan? Allah Ta'ala tu wujud, kita pun sekarang kita dah ada, kita dah wujud tu kan. Tapi wujud kita ni bukanlah semula jadi je, diadakan oleh Allah. Jadi ada ni sifat qidam baqa ni adalah sifat untuk membezakan antara wujud Allah dengan wujud selain daripada Allah, termasuklah kita. Maka dia sifat salbiyah, menolak lawan yang tidak layak dengan ketuhanan. Okey. Macam wahdaniyah tu Tuhan asa, kita tidak asa. Kita ada ibu, ada ayah, ada isteri, ada anak, keluarga, sebagainya. Qiyamu ta'ala binafsi, Tuhan tu diri, tak ada siapa tolong dia. Kita tak. Kalau kita seseorang kan memang tak jadi. Kita ada orang yang sesama kita tolong-tolong. Umpamanya kita nak makan nasi, orang sini tak ada nyangkut. Yang nyangkut pun orang di Perak, orang di Selangor, orang di Kedah, di Kelantan, di Baham. Tapi walaupun tak banyak, ambil juga daripada luar. Maknanya kalau tak ada orang di Tanjung Karang menyangkut, kita pun mungkin tak makan. Itulah dia. Jadi kita tak boleh qiyamu ta'ala binafsi, kita kena ada saling tolong menolong antara satu dengan lain. Allah Ta'ala Maha Suci. Itulah. Okey, sekarang kita ada pula sifat ma'ani. Ma'ani itu adalah perkataan plural atau jamak
dari perkataan makna. Makna tu cakap Melayu pun makna juga. Apa makna kan? Itu kan makna. Jadi makna tu mufrad atau singular. Jamak dia ma'ani. Jadi ma'ani itu makna-makna lah. Jadi apa pula arti makna-makna? Sahaja dia terjemah tu kan. Jadi maknanya ma'ani ni ada 7, dari kudrah sampai kalam. Jadi maknanya kudrah ni adalah satu sifat yang tersendiri maksudnya. Jadi kudrah ni ada makna, iaitu berkuasa. Itulah maksudnya ada apa kudrah, berkuasa. Jadi berkuasa Allah Ta'ala juga tak sama dengan kita berkuasa. Pasal dia pun ambil daripada mukhalafah juga. Itulah dia mempunyai makna yang tersendiri, dan oleh sebab dia banyak dipanggillah ma'ani. Pasal kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, ada 7 itu. Jadi makna sifat yang mempunyai makna-makna yang tersendiri. Kalau kudrah, ini maksudnya. Iradah, ini maksudnya. Ilmu, ini maksudnya. Ada maksud yang asing-asing. Okey. Jadi sifat ma'ani ini ada 7. Yang pertama dipanggil kudrah. Kudrah ni ada satu maksud bagi perkataan kudrah. Okey. Sedangkan kudrah itu daripada bahasa Arab juga, daripada perkataan qadara, yaqdiru. Dia punya qadran, ini bahasa Arab sebenarnya. Kudrah masdar juga. Orang yang ada kuasa dia punya qadir, maqdur. Itu semula tasrifnya. Jadi kudrah ni adalah perkataan isim yang membawa makna kuasa. Jadi bila kuasa tu maknanya besar. Apa itu kuasa? Berkuasa. Berkuasa. Kalau Melayu dia, kalau kita ketua, kita berkuasa di dalam jabatan kita. Untuk menentukan berjalan jabatan tu kita diberi kuasa. Kita ni diberi kuasa. Maknanya atas keputusan kita berdasarkan dia punya apa, dia ada adab dia. Tapi Allah Ta'ala dia berkuasa, dia tidak ada had. Kita kuasa bagi kita ada had. Itu kuasa daripada dalam bentuk yang macam tu. Kalau bentuk kekuatan, kuasa juga. Kita bergerak, kena ada kudrah. Waris bilang ni kedaulatan kita kan. Betul kan? Waris bilang kita kedaulatan. Ada betul kedaulatan kita ni. Di kedaulatan tu kudrah lah. Tapi dah jadikan kedaulatan. Itu makna kudrah. Jadi kalau Melayu punya kedaulatan, orang bilang kedaulatan tu apa dia? Kau macam tak makan. Kau kalau tak ada kedaulatan nampak ni, tak makan. Kita tak ada tenaga, adik tenaga lah tu. Jadi sebab tu banyak digunakan kudrah. Tapi dalam bahasa ini ialah berkuasa. Jadi bila disebut kuasa, jadi Allah Ta'ala tu amat berkuasa. Ke atas siapa? Ke atas selain daripada dia. Selain daripada Allah, semua adalah terjadi dengan kuasa dia, kudrah dia. Jadi maknanya kalau Allah Ta'ala tu kalau tidak ada kudrah, tak jadilah alam ni. Jadi itu pula. Dengan sebab tu ada kudrah lah, maka terjadinya alam ini, terjadinya kita, terjadinya lain-lain makhluk. Sebab Allah tu ada kuasa, kuasa yang amat mutlak, tidak ada pada lain. Habis kita ni ada kuasa tak? Kita pun ada kuasa. Jadi nak membezakan kuasa kita kepada Tuhan tadi, ada mukhalafatu ta'ala lil awadis. Kita berkuasa, Allah Ta'ala juga ada kuasa. Tapi kuasa kita ni adalah di bawah kuasa Allah. Nampak kan? Nanti kita belakang itu, kita ni tak ada apa. Yang ada usaha ikhtiar atas anugerah Tuhan tadi. Sebab dia ni tidak memberi bekas.
Pasal kuasa hakiki adalah kuasa Allah. Walaupun kita ada kudrah, tapi kudrah kita tu terhad. Itulah makna. Jadi kalau kita ngaku kita kudrah tu, itu kudrah dia hanyalah majazi saja dalam bahasa Arab. Yang hakikinya di sisi Allah Ta'ala. So, adanya kudrah pada kita pun adalah anugerah Tuhan juga. Kalau dia tak beri kita kudrah, kita pun tak ada kudrah lah. Jadi kudrah yang ada pada kita ni adalah di bawah kuasa kudrah Allah. Sebab kali ini kalau kita mengaku kuasa yang ada ni adalah kuasa saya yang sebenarnya, yang telah dibagi Allah Ta'ala, salah ke? Itu dipanggil mu'tazilah. Itu kan? Yang Allah Ta'ala beri itu kuasa, dan kita buat sesuatu, kerja itu berhasil. Hasil kerja itu adalah dengan sebab kerja kita. Itulah kuasa kita, itulah kudrah kita. Ini telah menolak tauhid yang sebenarnya. Maka ini dipanggil mu'tazilah. Jadi itu kalau sikit kita letakkan tu lagi sikit, maka kita pun tergelincirlah menjadi mu'tazilah. Sebab yang ada bagi kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya upaya nak buat baik pun tak mampu, nak menolak kejahatan pun tak mampu. Semuanya mestilah billah, dengan Allah, dengan kudrah Allah, dengan iradah Allah, dengan ilmu Allah, semua masuk dalam billah tu, bi'ilmillah, bi'iradatillah, biqudratillah, semua ada dalam. Jadi kita la haula quwwata. Jadi kita tidak boleh tepuk dada kita buat, kita handal, kita kuat. Itu semuanya adalah akidah atau pegangan yang amat salah. Tapi bagi orang tak belajar, dia tak terasa pun itu salah. Dia biasa kan. That buat ni. Mana ni? That buat ni. Kalau tak ada orang jangan agak jadi benda ni. Itu biasa tu jumpa dia. Orang cakap lah, kita pun kadang-kadang masuk dalam pelupak tu. Akidah ada lagi. Lagi akidah. Mungkin. Bila akidah kita dah lagi kira penuh. Itu dia terbatal akidah. Bila terbatal akidah tu, batal syahadat. Batal syahadat. Out. Sebab kalau dihalusi betul-betul, tak ada orang Muslim yang betul-betul, itu yang bahaya. Sekarang kalau kita dihalu selalu lagi kan, kita mungkin orang agak-agak pasal kita berat pada-pada yang hukum orang tu saja. Ini buat hukum dan itu berdasarkan apa yang disebut asal berlawan dengan apa yang dikehendaki Tuhan kita. Kita lihat, walaupun sekecil-kecil, itu kita dah belajar kan. Ini pula dah berdosa. Kita dah tahu dah, yang betul ahli sunnah wal jamaah. Lain daripada itu, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, semua yang salah. Tapi sebab kita belajar menghalus sebelum ni, pada kita akidah itu sama je. Tak mana Jabariyah, tak mana Mu'tazilah, tak mana ahli sunnah wal jamaah. Ngaku ni ahli sunnah wal jamaah. Kalau sunnah jamaah, ada sunnah jamaah. Yang salah, ibu hari tu betul. Tapi Qadariyah tak nak. Qadariyah pun tak nak. Mu'tazilah lagi dia tak nak. Tapi dia bergumam dengan pahaman Mu'tazilah. Tahulah. Inilah daripada awal Islam zaman Nabi, memang ini amat dijatuh oleh Nabi. Banyak hadis-hadis yang berhubung dengan ini. Tapi itulah saya nampak tak ada orang yang meng-highlight atau begini. Jadi bila tidak dikeluarkan, tidak ditekankan, jadi benda ni dah tak nampak. Sebab masyarakat kita ni memang tak ada belajar kan, kosong. Macam kita lah, sebelum kita dah diwar-warkan dulu, lepas tu sama mana. Tak tahu, hala tuju tak tahu mana. Kira macam kalau cerita apa dah sama je. Ulama
Mana kalau tauhid itu tuan, ulama tak nak ajar. Pasal ini ilmu tauhid ini adalah berkait dengan hukum akal. Bila hukum akal ni ayah nak fikir, kadang-kadang tak lantik, kan? Ya payah. Bila kita menjelaskan orang, kita tak berapa faham, orang yang nongak lagi kelabu. Dia cakap dia tak hidup akal. Dia kena juga tahu orang betul. Ini iyo, ini tidak. Macamnya salah, macamnya betul. Ini yang kena cakap betul. Karena kita boleh cakap salah. Ya? Kita cakap tadi. Karena kita boleh cakap salah. Kita orang tumbang. Ya. Pasal kita ni pun tak clear. Inilah perkara yang paling betul. Tauhid ni memang jangan main. Memang jangan main lah. Betul-betul. Kalau wujud kidam ni senang. Wujud kidam bakal mufarad ta'ala tak lancar sangat. Anak-anak itu lagi lancar ya. Allah wujud kidam barakah mukhalafatuhu lil hawadisi yanuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan hayyan aliman. Entah itu kan. Sebenarnya ajar ini budak-budak mungkin. Kita pagi ni kan lagu tu kan. Setakat lancar nyanyi kan, itu tak ada apa pun. Kalau tak masuk dalam ni, dia kefahaman tu. Dia kena boleh kat dalam. Macam sifat sabiah ni kan. Kenapa ada sifat sabiah? Bila nak membezakan pasal tajuk sifat yang menurut yang satu wujud. Senang kan? Wujud. Allah wujud. Kita wujud tak? Kita tak ada. Kalau kita kata kita tak wujud, tak boleh. Pasal kita memang tak ada. Tapi bagi orang dalam sufi pula, dia lain. Kita sampai satu tahap pandang zat tu kan. Dia tak nampak, dia lain pada Allah. Dia kata yang lain ni semua tak ada. Yang ada Allah je. Aku pun tak ada, tak nampak. Itu kita dalam wujud bila Allah. Itu pada orang tahap pandang zat. Kita ni anak tu tak ibu kan. Jadi kita sekarang sebab kita dah sampai ke makam itu, tauhid kita mesti kuat. Jadi kita kena akui Allah Ta'ala wujud, memang kita yakin Allah wujud, sifat yang kamu kan. Kita ada tak? Itu soal tu. Kita ada. Kalau Allah ada, kita ada, sama tak dengan Tuhan? Sama tak Allah dengan Ta'ala kita sifat ada? Sama. Allah ada, kita pun ada. Tapi ada Allah dengan ada kita berbeza tak? Berbeza. Mana dia membezakan? Sifat salbiah. Itulah. Maka timbullah bidang, timbullah baka. Kita tak kira. Kita tidak. Kita ada awal kejadian kita. Siapa menjadikan Allah Ta'ala? Daripada tak ada kepada ada di alam arwah. Kita boleh tasawuf. Ada cantik itu. Daripada alam arwah itu pindah kepada alam misal. Daripada alam misal pindah itu ada alam ajisam. Kemudian lagi ke dunia ini. Itu daripada insan kamil. Lepas sekarang kita sedang berada dalam perjalanan balik kepada Allah Ta'ala balik. Dalam sifat apa pula? Nafsu pula apa ni? Amarah, lawamah, ini nak lorong balik. Mana dari Allah kita datang, kepada Allah kita pulang. Datang tu semua dia kalau cantik semua nanti. Tapi masa pulang ni lain-lain sikit. Banyak cerita. Kalau tauhid kita tidak hancur, itu kembali akhirat. Inilah masalah. Kalau dia memang bermasalah kan. Tapi kalau sebab kita ni tak faham, kita tak terasa ini sebagai satu masalah. Itu pun tak tahu. Kita bermasalah, tapi kita tak tahu yang kita bermasalah. Jadi kita rasa kita tak ada masalah. Pasal tak ada. Kalau kita salah akidahnya kan, ni kepala tu kan. Aku nak pula dengan akidah ada masalah.
Ini akidah salah, kau tak mau sepakat buat tu, tak ada pun paling balok. Sehat, walafiat. Itu. Tak ada tanda kan? Tak ada tanda salah. Lepas tu salah ni pula bukan orang lain tak tahu. Kita seorang ya, kok salah kita, kok betul pun kita. Yang mengatakan kita salah betul tak ada dah. Orang lain yang orang salah tak ada. Saya ingat selama ni ayah tu sebab kau akidah kesalahan. Ayah dia kan tak pernah nama pun. Kalau semayang tak betul dia orang salah. Tapi kalau tauhid kau salah tak ada orang itu. Bukan lalu jalanlah sendiri. Kok iyo lah, kok tidak lah. Jadi bagi orang yang berilmu, di sini dia kena berhati-hati. Sebab akidah ni sikit ya. Nanti kalau dia dekat, akidah ni ibarat papan bawah rel. Longgar di situ, habislah gambar. Kita rapi. Pokok kayu. Tauhid ni akan tinggal. Akan tinggal rosak ya. Pokok tu tunggu masuk je pokok. Habis. Atas ni eloklah, batang cantik, daun cantik, wastik. Tapi bila akan tinggal ke dah rosak, artinya pokok pun akan rosak, dahan pun akan rosak, daun rosak, bunga rosak, buah. Ini lah amalan. Jadi mana kita nak hijau ni, tidak mudah. Ini bukan sekadar kudrah buat nafas kalau dia kita. Itu kena olah dalam kehidupan kita. Kalau bukan Allah Ta'ala lah, tak jadi ini semua. Malam ni ada ujian pun. Kalau pada ujian pun. Hujan, HUJAN, hujan. Kalau kali dengan di muka TV, Berlaku. Hujan yang boleh berlaku pun. tak sama. Kita tengok kalau ada lah yang rumah orang ke dia. Orang tu tahu kita berlaku sekali. Tak ada kan? Angin aku pula. Itu lah saya tahu semua. Aku tahu dia pun lapar. Hujan tu lain daripada hujan esok ni. Allah lah. Nama penyambut tu tak pandai. Okey, itu dia sifat qudrah dan lain-lain daripada qudrah. Apalah alam. Kenapa yang tu qudrah, iradah, ilmu, ihsan, kenapa 7 pula? Kenapa tak 30 pun boleh tak? Pasal yang 7 ni semua ada kat kita. Nampak kan? Sama juga yang sifat hariah tadi. Nak membezakan antara wujud Allah kita. Yang itu 5 untuk membezakan antara wujud kita dan wujud Allah. Yang ni apa? 7 ni Pak. Semua ada kat kita. Alright. Qudrah ada kat kita. Iradah ada kat kita. Ilmu ada kat kita. Hayat ada kat kita. Sama ada kat kita. Basar ada kat kita. Kalam, saya selalu cakap kan, kalam. Itu ada kalam. Yang ada tu makna dia Ustaz. Ialah betul lah makna dia kata itu adalah ma'ani. Kalau dia betul lah dia kata ma'ani jamak, mufrad dia makna. Jadi 7 ni semua ada kat kita. Apa lagi? Ya. Kenapa ada bersifat ni? Kita ni dah jadi bersifat 20 lah kita tak faham. Ini pun semua nak jadikan dia pun nak beritahu yang kita ni we have nothing. Jadi Allah Ta'ala lah segala-galanya. Kok qudrah Allah Ta'ala lah. Kita ni hidup kita ni pun di bawah qudrah, di bawah iradah dia, di bawah ilmu dia. We have nothing. Kita ni tak ada apa-apa. Habis kalau kita tak ada apa-apa, kita sembahyang apa? Itu cerita lain. Kita sebagai hamba, kata tak salah, kau sembahyang. Itu sembahyang. Apa sembahyang ni? Allah Ta'ala suruh.
Mengaku syukurnya itu bab lain. Kita pulang lah dia. Semua kita minta ya Allah, Allah berikan surga berkah warung jangan. Kita minta ya. Dan minta tu bukan dalam semayang tu, luar semayang. Sampai salam lah tu. Mana bukan dalam semayang. Jadi kita semayang ni bukan nak syukur. Bukan takut kena syukur. Kita salah tau. Bukan kena bidadari. Tak. Kita sebagai hamba Allah, kita mesti buat apa yang perlu dan kita buat sebaik mungkin. Syurga neraka adakah dengan sembahyang ni? Tidak. Ada penuh-penuh ke syurga dengan sembahyang? Ya. Tapi syurga neraka ni bukan pasal sembahyang, pasal ni sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat ada mahmudah, tak ada mahmudah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke tempat lain. Itu dia. Dia tak kata semayang. Ya. Itu pun di luar kawalan. Ya lah. Jadi kalau orang awam dengar, dia tak payah semayang. Itu sebab tu sekarang ni benda tu senang fikir kan. Kalau orang Jabariyah, kita ni langsung tak ada usia ikhtiar tu. Kau semayang ya. Kau kalau tertulis di Azali, ahli neraka, kau semayang lah, kau masuk neraka. Jadi elok tak payah ya. Kau semayang, neraka aja. Kalau kau nak ahli syurga, dalam di Azali catat, zaman ni ahli syurga. Kau semayang pun, kalau tak semayang pun kau masuk. Jadi tak payah semayang. Itu Jabariyah. Dan itu sedap, ya. Tak payah. Apa gaduh? Pada kita tercatat sebagai ahli syurga, memang ahli syurga. Yo lah, tu kan. Cakap dia. Cakap dia. Yalah, itu Nabi tak ajar. Tapi dia sebab itu pahaman Jabariyah. Jabariyah ni macam bulu di awang-awangan. Kemana telah ada angin? Berat. Apa lah kata semayang ni? Faham tak? Masalah tak tolak sampai sembahyang. Masa tu gaji tu buat aku. Apa nak kau gaji ni? Allah Ta'ala tolakkan tu sikit, mungkin lah. Itu waktu ni lah tu. Jadi kau nak dia macam ni apa nak buat? Islam nak. Tak apa-apa dia sebab dah masuk dalam lubang. Jabariyah. Mu'tazilah ni dari kau sikit. Tuhan bagi kita usaha ikhtiar. Itu dah betul. Yang tu Mu'tazilah ni betul. Tapi bila kita ada usaha ikhtiar, kita buat supaya maka terjadilah pekerjaan yang kita buat tu. Jadi pekerjaan yang terjadi tadi itu adalah perbuatan saya. Bukan perbuatan Allah, perbuatan saya yang Allah Ta'ala bagi usaha ikhtiar ni dan saya buat, maka terjadilah perbuatan tu dan ini perbuatan saya, bukan perbuatan Allah. Di situ kesalahan. Nampak kan? Jadi dia ngaku dia. Sedangkan Allah Ta'ala tak. Itu usaha ikhtiar tapi tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah perbuatan, maka itu adalah usaha ikhtiar. Jadi ke tidak ke itu bukan perlu itu. Terjadi itu kehendak Allah. Itu orang. Tak jadi memang Allah Ta'ala tidak mengenali. Senang ya. Lepas kita kalau faham benda kita tak ada kecewa. Kenapa tak jadi? Allah. Saya dah usaha ikhtiar tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak. Tak ya? Ada usaha ikhtiar sikit ya, tak pula menjadi-jadi pula. Kau kalau kau tak banyak apa tapi jangan kan? Itu pun tak sesuai cakap. Ini kehendak Tuhan. Kau jual tu saya buat. Memang buat dalam besok kan, tapi Allah Ta'ala berkehendakkan saya ni lebih lagi, semua. Macam-macam orang. Ini kan, ini semua bergantung kepada kehendak Allah. Tak dapat kita campur tangan, tak dapat. Kita hanya dapat satu ya, Allahumma. Tidak ada kita ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya. Semua sekali sampai tu. Sampai dalam hidup kita kan mula kahwin nak anak. Kan? Dan nak anak terus boleh dia lah timbul sepak. Sungguh-sungguh untuk usaha tu, yang malam tu. Tapi tak jadi kan. Ada pula dapatlah seorang.
Hadilah seorang. Ada orang 5 orang. Ada juga boleh-boleh. Tu ada orang. Ini semua ketentuan dia. Macam jiran saya kan, tidak 2 orang tidak. 23 anak. 1 amat, 1 ayah. 23. Oh, kita. Hah? Setahun, sekarang 2 orang. Pangkal tahun 2 tahun. Hah? Itu gaji betul kan? Tapi makna ketentuan Allah Ta'ala tu dekat dia kau dekat 23. Tak ada berenak itu tu. Tak, rumah dia tak Rumah dia waktu. Ha? Rumah dia tak ada TV. Kau pemalas. Jadi itu yang tengok. Itu termasuk usaha ikhtiar lah tu. Sabak kan? Tapi tak ada negara, tak ada TV, tak ada TV pun sama je ramai kan. Inilah ada ketentuan di Allah Ta'ala. Nampak kan? Jadi kita jawab apa yang tertentu itu alhamdulillah. Adalah hikmah seperti itu. Kita sabar. Kadang-kadang dalamnya tak susah lah tu. Ada susah sabar atau kesusahan. Memang Allah Ta'ala adalah hikmah. Terus kita fikir macam tu. Selalu fikir. Jadi kalau bab tekad, beramal dia ada masuk. Tadi sebenarnya ini harus isyak kan. Ini ibadat ini bermasuk. Tapi tauhid ni dia tak ada masuk. Sepanjang masa kita kena beramal dengan ilmu tauhid ini sepanjang masa dalam kehidupan sepanjang masa. Maknanya tapi orang tu tanya beri macam mana nak beramal sepanjang masa? Bukan berzikir, berfikir dengan tauhid. Sampai kita nak makan, fikir tauhid lagi. Pandang nasi ini adalah rezeki yang dikutukan kepada aku. Masuk dalam tangan ini belum punya rezeki. Masuk dalam mulut punya belum rezeki. So mungkin dia keluar balik. Kan? Bila Allah ni lapis ni alhamdulillah. Aku baca lapis sesuatu alhamdulillah. Itulah yang tadi. Selagi belum masuknya belum jadi alhamdulillah. Itulah dia yang menjadikan kita ada pula selera makan. Kawan ni duduk tak yang mengelak makanan. Ada pula selera orang lah. Kan? Setiap orang semua ada selera. Itu pun tak tahu selera tu apa. Tak kan? Kita cakap selera. Itu cakap oleh selera tu. Nafsu. Saya tengok apa selera. Kenapa tu kan? Suatu rasa ingin, suatu keinginan. Tapi dalam bentuk rasa di sini. Nah, kita dah menolak kan? Ada boleh tak ada keinginan tu? Kan mau ada banyak ke? Belum masuk dalam mulut dia dah tak nak tolak. Itu tak ada keinginan tu. Orang kata appetite. Selera. Appetite kan? Tapi siapa yang selera ni? Dia? Soalan dia siapa yang selera? Dia pandai tu. Itu soalan dia kan? Siapa yang itu? Siapa yang tak tahu selera? Tak ada payah nak jawab tu. Payah, itulah kita ada. Kena adus. Itu sebab kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah. Setiap saat, setiap ketika kita mesti. Kalau macam itulah kita beramal. Tauhid. Itu tauhid dalam kehidupan. Tauhid dalam ibadah. Tauhid dalam tasawuf. Semua ni masuk. Okey tu kita mudah-mudahan.
Walaupun sampai ke langit mereka kita, langit tasawuf kita, tapi tauhid kita tak ada. Maka akan ada kudrah, maka akan iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Masa dia yang jadikan, dia yang kontrol, dia yang manage segala-galanya itu. Bikana makana, biyakun mayakun. Bismillah kan? Bikana makana. Bi itu dengan sebab akulah terjadinya perkara-perkara yang telah terjadi. Biyakun mayakun. Dengan sebab akulah terjadinya perkara yang sedang terjadi dan perkara yang akan terjadi. Segala-galanya dengan sebab akulah terjadinya segala itu, segala benda-benda yang terjadi. Itu ada yang tak terjadi dulu kan? Ada sedang terjadi dan ada yang nanti akan terjadi. Itu pun tak tahu. Aku Allah. Aku itu Allah. Bi dengan sebab apa lah? Bi Allah. Bayar dengan sebab aku. Aku dalam dekat Allah. Bikana makana yakun mayakun. Itu makna bismillah. Kan bismillahirrahmanirrahim. Ba itu makna dengar kan? Apa makna ba tu? Maka ditafsir ulama bikana makana yakun mayakun. Dengan sebab akulah terjadinya semua perkara yang telah terjadi. Dan dengan sebab akulah terjadinya barang yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Dan yang telah terjadi Allah Ta'ala Maha. Yang sedang terjadi Dia Maha. Yang akan terjadi Dia lah yang amat tahu. Pasal semua pakai rancangan Dia kan. Kita tak tahu. Yang kita tahu ialah kita tak tahu. Itu macam ni. Itu cakap apa? Yang saya tahu ialah saya tak tahu. Ulama besar ini Sokrates. Macam falsafah ni kan? Yang aku tahu ialah aku tak tahu. Ahli falsafah tu. Kalau dia Islam macam dia tak tahu. Islam. Ya?